Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buku Ruqyah Syar'iyyah dari Neraca Al-Quran dan As-Sunnah, karya Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Humaid Sufri Mahmud. Saya sebenarnya telah pre-order buku ni 2 bulan lalu, tapi disebabkan buku ini menunggu untuk dicetak sampai siap, jadi dia mau makan masa lama sikit lah untuk pembeli-pembeli dia sampai ke alamat mereka. Saya memang 2 bulan selepas saya order baru sampai. Saya order bulan 6. Okey. Hari tu saya terbaca buku ni tentang sinopsis tentang buku ni di Facebook Ustaz Abu Humaid Sufri Mahmud ni. Agak menarik sinopsis yang saya baca berkenaan dengan buku ni. Dia kata buku ni, Ruqyah Syar'iyyah ni, adalah yang ditulis oleh beliau adalah untuk menjelaskan, membezakan di antara pengamal ruqyah yang syar'i mengikut Al-Quran dan Sunnah dengan pengamal ruqyah palsu yang sebenarnya mengambil ritual-ritual yang bukan daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mengatasnamakan dia di bawah nama Ruqyah Syar'iyyah. Okey, jadi senang kata buku ini ditulis oleh ustaz ini untuk beliau menjelaskan kepada umum perbezaan di antara pengamal ruqyah yang benar-benar mengikut syar'i dengan pengamal perubatan yang hakikatnya sebenarnya bertentangan dengan yang bukan daripada pengamal ruqyah syar'iyyah tapi mengaku sebagai pengamal ruqyah syar'iyyah dan menampakkan diri seorang Islamik. Sebenarnya saya ada seorang sahabat baik saya di kampung saya, dia di Tawau, dia pun seorang pengamal ruqyah syar'iyyah. Saya pernah tanya beberapa soalan dengan sahabat baik saya itu. Dia ada jelaskan tentang kadang-kadang ada orang nampak macam berubatan Islamik tapi sebenarnya dia pakai hikmat hadam Hikmat hadam, maksudnya hikmat hadam tu hikmat jin Kawan saya tu ada explain dengan saya, tapi sebabkan dia jauh, dia di Tawau, jadi agak susah lah untuk saya berhubung dengan dia selalu, berjumpa dengan selalu. Dan kebetulan saya pun orang yang suka membaca, jadi saya beli buku ni untuk saya ni bacalah buku ni. Buku ni pun setebal 139 muka, 137 muka surat. Kalau hari cuti saya boleh ambil masa 1 hari untuk habiskan buku ni. Tapi itulah, dalam buku ni pun ada berapa bab yang saya tengok dulu. Ada 11 bab. Definisi dari dalil mengenai ruqyah, hukum ruqyah, tujuan ruqyah, ruqyah zatiyah, meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, ayat-ayat ruqyah syar'iyyah, adab dan akhlak mu'alif, syarat-syarat dalam ruqyah syar'iyyah, perkara bid'ah dalam ruqyah, kepentingan ruqyah syar'iyyah dalam konteks semasa. Okey. Agak menarik InsyaAllah saya akan habiskan bacaan dalam minggu ni juga. Mungkin saya akan buat satu lagi sesi video untuk mengolah apa yang terdapat di dalam buku ini dalam bentuk yang ringkas saya akan sampaikan InsyaAllah. Buku ini agak menarik. Kita lihat di sini perkara-perkara bid'ah dalam ruqyah. Ada dia listkan beberapa perkara-perkara yang sebenarnya adalah pokok tambah dalam ruqyah syar'iyyah yang sebenarnya tidak ada pada asalnya. Ini menggunakan doa atau zikir yang tidak disyariatkan, memanggil jin untuk memasuki tubuh seorang dan minta bantuan jin. Ini ada certain orang yang klaim diri orang ustaz tetapi dalam masa sama menggunakan hikmat jin ataupun hadam untuk kononnya memberi bantuan merawat pesakit. Mereka juga klaim bahawa jin atau hadam berkenaan adalah jin Islam, so tidak perlu risau lah kononnya, tak perlu risau. Yang mana realitinya sebenarnya penggunaan hikmat hadam ni tidak ada diajar dalam Islam, bahkan bercanggah dengan ruqyah syar'iyyah yang sebenar. Mengaku mampu melihat perkara gaib. Yes, itu memang ramai orang yang boleh melihat, pengubat-pengubat ni mengaku boleh melihat ini.
berdialog dengan jin. Oh, bertawasul dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, menggunakan bahan-bahan yang tidak pernah diiktiraf oleh syariat maupun pakar perubatan, melakukan ruqyah secara berkumpulan. Oh, saya tak tahu, ini saya first time tahu. Mengadakan teknik yang bercanggah dengan syarak. Buku ni quite interesting, mungkin saya akan baca dengan lebih mendalam. Oh, dia ada penjelasan. Setiap sub yang dia bagi tahu tadi, dia ada penjelasan. Oh, ni quite interesting book. Okay, untuk meluruskan ni, InsyaAllah nanti saya akan buat review lah terhadap buku ni. Buku yang menarik, InsyaAllah.